hujan tiada henti. Terima kasih saudara pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi mengadili. Div terhormat, penjaga masa yang begitu setia bersama masanya. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Salam perjuangan UMNO, salam keluarga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermohon sembah berhajat, saya Putri Nur Annisa binti Rosdi mewakili UMNO Negeri Terengganu ingin menggarap hujah demi hujah dalam memerangi krisis iklim dan apakah peranan Malaysia dalam menangani isu yang kian membara ini. Dimulakan kata pidato dengan pendefinisian iklim. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, iklim dapat ditakrifkan sebagai keadaan, suasana dan kawasan yang merangkumi 3 perkara, yaitu kawasan yang berhawa dingin, kawasan yang berhawa tropika, dan kawasan yang berhawa sederhana. Lupakah kita siapakah yang bertanggung jawab dalam isu perubahan iklim ini? Apakah kita siapakah yang mengkhianati bumi ini? Di kerakusan dan ketamakan tangan-tangan yang membinasa, akhirnya bumi rabah dilanda badai. Izinkan saya menelusuri hujah yang pertama mengenai realiti krisis iklim di Malaysia. Diuji hari demi hari dengan pelbagai bencana alam dalam tempoh 30 tahun yang lalu. Bahkan turut mendatangkan impak yang amat besar dari berbagai sektor. Contohnya kehilangan kawasan pesisiran pantai yang disebabkan oleh kenaikan aras laut. Kejadian kemarau berpanjangan yang telah mengakibatkan kehilangan sumber air mentah untuk bekalan air, dan juga tragedi banjir kilat dan banjir besar di negeri-negeri tertentu. Malaysia dikatakan berhadapan dengan fenomena cuaca baharu, yaitu fenomena cuaca ekstrim, di mana sekiranya isu pemanasan global dan pemeliharaan alam sekitar tidak dapat ditangani dengan baik. Tambahan pula, menurut pakar klimatologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Fadolin Tangan pernah berkata, sejak 20 tahun yang lalu, Malaysia telah dilanda krisis iklim yang kian meningkat dan dianggarkan kerugiannya telah melebihi 8 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah punca yang menjadikan perubahan iklim ini semakin kritikal? Di manakah kesilapan kita? Adakah di ketirisan terhadap Akta 127, yaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling? Tepuk dada, tanyalah iman. Hadirin hadirat sekalian, gunung ganang di tarah aktiviti pembalakan telah menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh dan banjir kilat seperti mana yang dapat disaksikan, yaitu kejadian tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands.
dan turut menggemparkan seluruh negara, yaitu kejadian banjir besar di Yan Kedah yang telah memberi impak kepada petani-petani di lokasi tersebut, dan turut bermain di benak memori masyarakat, yaitu kejadian banjir yang amat tragis di negeri-negeri pantai timur. Bahkan turut diperkatakan bahawa negeri-negeri tersebut bakal menerima paras hujan yang melebihi paras purata pada akhir tahun ini sehingga Januari 2022. Hadirin hadirat yang arif sekalian, jelaslah perubahan iklim sememangnya dapat mendatangkan impak yang amat besar buat Malaysia, terutamanya daripada ekonomi makro dan buat masyarakat Melayu yang begitu aktif dalam bidang pertanian. Perubahan iklim dan kesannya merupakan isu yang amat penting buat sistem kewangan dan penjanaan ekonomi di negara ini. Kehilangan peluang pekerjaan, risiko terhadap bank dan kerugian kepada peniaga-peniaga besar. Bumiku bersedih, bumiku merintih. Tidak perlu diomong-omong kepada negara luar. Malaysia sememangnya begitu terkenal dan dengan aktiviti pertanian yang amat memberangsangkan dan kaya dengan pelbagai hasil seperti padi, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Aktiviti pertanian dikatakan semakin terancam oleh sebab perubahan iklim yang melanda ini. Peningkatan suhu yang lebih tinggi dan hujan yang tidak menentu ternyata telah memberi kesan tertentu terhadap tanaman-tanaman tersebut. Kajian juga mendapati bahawa bumi telah kehilangan 1/3 tanah suai tani dalam tempoh 40 tahun yang lalu. Lebih 1,3 bilion penduduk dunia yang hidup di atas tanah pertanian yang semakin tidak subur, bahkan sekaligus mampu meningkatkan risiko kebuluran, kedaifan dan kemiskinan. Fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah saudara-saudari sekalian. Terdapat pelbagai, malahan beribu langkah yang dapat diaplikasi dalam mengekangi isu perubahan iklim yang kian memparah saban hari. Isi saya yang seterusnya ialah langkah yang dapat diaplikasi ialah dengan melaksanakan aktiviti pemulihan dan penanaman semula di kawasan terjejas dengan pelbagai spesies hutan. Justru banyak perkara yang boleh dipelajari menerusi kejadian banjir besar pada tahun-tahun lalu. Hadirin hadirat sekalian, antara langkah utama bagi mengurangkan risiko bencana banjir ialah dengan mempunyai dasar yang mantap, perancangan dan pelan yang perlu diintegrasikan dengan pelan pembangunan sosial dan ekonomi supaya dapat dilaksanakan secara berterusan dan secara berkesan. Hadirin hadirat yang arif sekalian, UMNO Selangor turut mendesak kerajaan untuk membatalkan
membatalkan aktiviti penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara. Datuk Abdul Rahman Bakri berkata, UMNO tidak mahu keputusan itu ditangguhkan semata-mata, tetapi UMNO mahu kerajaan untuk tegas dalam membatalkan perancangan bercampur di kawasan tersebut sehingga mampu mengganggu gugat ekosistem dan masyarakat setempat, khususnya masyarakat orang asli. Menurut laporan tahunan Bank Negara Malaysia pada tahun 2019, terdapat penurunan sebanyak 32% dalam pendapatan nelayan di negara ini. Pada suku keempat 2019, terdapat juga penurunan sebanyak 3,2% dalam sektor pertanian. Terlihat kecil namun begitu besar, sedemikianlah amat kritikal isu perubahan iklim di negara ini. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia dijangka bakal menjadi negara neutral karbon seawal tahun 2050. Tidak akan ada lagi pembinaan loji jana kuasa arang batu, dan rancangan ini ternyata telah diulas dalam rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, KASA turut memperkenalkan konsep low carbon mobility bagi mengurangkan isu pemanasan global dengan mewujudkan kawasan hijau. Sejurus dengan itu, Malaysia perlulah bijak dengan melangkah ke hadapan, yaitu dengan membangunkan sistem amaran awal bencana bagi membantu aktiviti pelaksanaan, analisis, pemantauan dan penyebaran maklumat kepada pihak berkepentingan. Oleh itu, usaha-usaha ini perlulah diteruskan oleh seluruh rakyat Malaysia dan berganding bahu dalam mengekang perubahan iklim yang kian kritikal saban hari. Hadirin hadirat yang rasional dalam berfikiran, tuntasnya Malaysia perlulah teliti dalam memilih langkah dan perincian bagi mengatasi isu pemanasan global, isu perubahan iklim dan impaknya terhadap petani-petani di seluruh negara ini. Mewakili generasi kini, kita ternyata berhutang dengan generasi pada masa akan datang bagi melahirkan masyarakat yang sehat dari segi fizikal dan mental seiring dengan aspirasi 17 Sustainable Development Goals. Akhir kalam, saya Putri Nur Annisa binti Rosdi mewakili UMNO Negeri Terengganu mengundur diri dan menutup bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, saya nak ucapkan tahniah kerana ketika ada masalah teknikal, anda masih tenang dan terus hujah anda. Terima kasih kepada beliau. Kedua, saya juga nak ucap tahniah atas semangat yang telah ditunjukkan oleh keluarga beliau yang hadir untuk beri semangat kepada beliau. Ya. Okey, soalan yang saya nak tanya tentang perubahan iklim dan kesan rumah hijau. Apa cadangan saudari untuk memupuk generasi baru dalam isu ini, dalam plan jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek? Okey. Terima kasih kepada Datuk atas soalan yang diajukan. Apakah
perancangan yang perlu diperincikan sama ada dalam masa pendek ataupun panjang ialah pertama sekali iaitu dengan memupuk sifat sayang akan alam sekitar dalam jiwa kanak-kanak. Perkara ini perlu diterapkan dari dalam jiwa mereka seperti pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Seperti yang dapat kita lihat iaitu dengan hadirnya kelab bumi hijau di sekolah-sekolah rendah maupun sekolah menengah, aktiviti ini ternyata sedikit sebanyak dapat memberi impak terhadap pendapat mereka dan rasionalnya mereka dalam berfikiran untuk melestarikan alam sekitar. Selain itu, bagi pihak orang muda, saya berumur 22 tahun, saya begitu tertarik dan dengan aktiviti-aktiviti para aktivis yang telah ditonjolkan dalam sosial media, iaitu dengan menunjukkan bahawa mereka begitu semangat berkempen dan memberi awareness terhadap para hadirin dan para pengguna di Twitter, Facebook maupun TikTok. Contohnya seperti yang dapat kita lihat sekarang, iaitu begitu popular remaja ini, iaitu Encik Nurzul Aidil. Beliau merupakan seorang siswa yang begitu tegas dalam berkata-kata mengenai isu perubahan iklim ini. Terima kasih.